Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada binary search. Okey, bagaimana kamu nak menulis pseudocode dan carta alih bagi binary search. Jadi cikgu sentuh dahulu untuk pseudocode. Jadi seperti linear search, kamu kena faham apa itu binary search. Bagaimana kita nak mengaplikasikan binary search ni. Jadi algoritma kita perlu bina dahulu bagi memudahkan proses binary search. Jadi kita nampak langkah-langkah pembinaan algoritma ni. Jadi bila kita dah faham langkah-langkah dia, baru kita boleh buat pseudocode dengan menggunakan ayat yang lebih mudah dan seterusnya melukis carta alih. Jadi kita imbas balik. Contoh 2.8, kita nak buat pembinaan pseudocode dan carta alih untuk mencari satu abjad. Jadi dalam senarai abjad A hingga Z, kamu kena tahu dahulu berapa huruf yang ada dalam abjad ini. Kita pergi kepada langkah pertama, memahami binary search dengan membina algoritma. Okay, jadi dalam algoritma ni dia sebenarnya imbas kembali bagaimana proses binary search tu berjalan. Okay, dalam binary search kita kena pastikan dahulu item-item yang diberi tu dalam urutan menaik. Jadi yang ini penting, kita kena susun dahulu. Kemudian barulah kita lihat item yang berada di tengah senarai. Kita pergi ke kedudukan tengah dalam senarai. Okay, kemudian kita akan bandingkan item carian dengan item yang berada di tengah senarai. Okay, kita akan buat perbandingan. Jadi jika nilai item carian sama dengan nilai item yang berada di tengah senarai, kita hentikan carian kita. Maksudnya kita dah jumpa terus dia berada di tengah-tengah. Tetapi kalau kurang daripada nilai yang berada di tengah senarai, nanti kita buat contoh supaya kamu lebih nampak. Abaikan item di tengah senarai dan item-item di selepasnya. Okay, kemudian lihat pada senarai yang tinggal. Okay, itu dia punya prosedur dia. Okay, tetapi jika nilai item carian lebih pula, okay, ni kalau lebih, apa yang kita buat? Kita kena abaikan item di tengah dan sebelum. Okay, yang tadi kalau kurang, item tengah dengan item selepas. Kalau item yang lebih, kita kena abaikan yang di tengah dan sebelum. Jadi ulang langkah 2 hingga 6 sehingga item carian dijumpai atau apabila carian selesai tanpa menjumpai item carian. Jadi kita teruskan sampai habis. Okay, contohnya cikgu buat, tak nak buat abjad lagi, abjad terlalu banyak. Cikgu buat senarai nombor macam ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini ialah senarai item cikgu dah susun dalam urutan menaik. Okay, jadi cikgu sebenarnya target cikgu nak cari nombor 2. Okay, jadi apa yang perlu cikgu buat? Kita tengok senarai ni ada 5, jadi kita tengok kat mana tengah-tengah dia. Okay, jadi nombor 3 tengah kan. Jadi adakah 3 ni dia sama dengan target kita? Bukan. Jadi nombor 3, 4 dengan 5 kita abaikan. Jadi tinggal 1 dengan 2. Okay, jadi kita buat perbandingan pula mana item kita. Okay, jadi kalau ni 1.5, jadi kamu nak ambil 2 kan, ambil 1. Ambil 1. Jadi 1 ni dia kurang, jadi kita abaikan, jadi yang tinggal 2. Jadi target kita 2 lah. Okay. Okay, kita pergi kepada pseudocode dia. Okay, yang ini kamu kena tengok dia punya simbol-simbol dia. Okay, jadi terdapat beberapa pemboleh ubah yang terlibat dalam binary search. Sama juga kita ada L besar, L mewakili list. Okay, ada 26 item,
A hingga Z. Jadi kita kena susunlah susunan abjad tu mengikut urutan menaik A, B, C sampai Z. Okay, jadi N. Ada N kecil. Apa itu N? N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. Jadi ada berapa item? Ada 26. Jadi itu ialah bilangan kita. Okay, I ni masih lagi indeks, sama macam linear search. I ialah kedudukan item kita dalam senarai. Jadi L0 kita ialah huruf A, L1 kita B dan seterusnya. Okay, kita ada pemboleh ubah yang baru, M. Apa itu M? M ialah kedudukan item pertengahan. Jadi kita wakilkan dengan huruf M. B ialah nilai item carian kita gunakan huruf kecil. Dan J ialah rumus. N tolak 1. N ni ialah senarai bilangan item tadi. Okay, jadi yang ni kamu kena hafal. Okay, L kita dah tahu. Ulang balik. N dah tahu. I index. M kat tengah. B item carian. J ialah di mana N tolak 1. Okay, ini sudut kod dia. Okay, kita tengok. Okay, sama juga seperti linear search. Okay, sudut kod kita ada mula dan kita masukkan senarai. Setkan senarai L. Jadi, oleh kerana kita ada 26 item dan item tu sebenarnya dianya secara umum kita tahu. Jadi, kita boleh letak 3 titik ni bermaksud dia berturutan sampailah Z. Okay. A, B, C, D. Titik 3 titik Z. Isytihar pun boleh ubah. Okay, selain L, kita masukkan yang lain. N, I kecil, J, M dan B. Jadi, N tadi cikgu dah cakap, itu mewakili bilangan item. Jadi, item kita ada 26 item. I, indeks itu mula dengan kosong. Ini memang kosong. Dan J ialah formula kita, iaitu N tolak 1. Okay, setkan. Tengok ada berapa set kan? Ada 3 selepas isytihar pemboleh ubah ni. N, I dan J. Okey, masukkan satu nilai carian B. Okay, carian B kita. Contohnya carian B kita nak cari huruf P. Okey, P. Jadi macam mana? Jadi while I kurang daripada J ni apa? N tolak 1 tadi. Okay, jadi kita kena setkan M, I tambah J bahagi 2. Okay, ini dia punya rumus. Okay, ini perlu hafal. Kemudian jika B kita contohnya P tadi, adakah sama dengan L kita? L kat tengah-tengah. Ini LM ni bermaksud yang kat tengah-tengah tadi. Jadi, kalau ada, kita paparkan item dalam senarai. Kalau tak ada, keluar gelung ini. Kita pergi kepada jika tidak. Okey, jika tidak sama ada kita tolak 1. Kalau dikurang, kalau lebih, kita tambah 1. Kita tamat jika untuk ini, tamat. Okey.